Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala berjumpa kita dalam rancangan Mutiara Hati. InsyaAllah di keluarannya pada hari ini saya akan membincangkan satu tajuk, iaitu menyambut Syawal dengan kesyukuran. Penonton yang dirahmati Allah, apabila kita menyebut dengan menyambut Syawal, maka ia adalah sinonim dengan perkataan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi di sini kita dapat jelaskan bahawa kita ni apabila disebut Hari Raya Aidilfitri, ia adalah merupakan satu perayaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun. Ianya adalah satu ibadat yang sudah tentu terdapat di dalamnya maqasid dan pembentukan yang mengesani daripada sambutan ini. Aidilfitri juga diertikan dengan asas kerohanian, iaitu kembali kepada hati, jiwa dan fikiran yang suci kepada fitrah kejadian manusia yang abadi. Penonton yang dirahmati Allah, kemeriahan Syawal yang disambut oleh umat Islam dalam situasi sederhana dengan amalan norma baharu di waktu di mana dunia kita masih berhadapan dengan wabak COVID-19 memberi erti kesyukuran yang penuh dengan keberkatan. Ucapan minal aidil wal faizin, iaitu ucapan yang selalu dilantunkan apabila tiba Hari Raya Aidilfitri, membawa maksud kemenangan dan meletakkan umat Islam di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui proses tarbiyah selama sebulan pada bulan Ramadan, iaitu untuk melahirkan hamba Allah yang bertakwa dan berjaya serta memerdekakan diri daripada godaan syaitan dengan mendapat bentengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, hendaklah kamu mencukupi bilangan puasa Ramadan, iaitu dengan mengagungkan Allah kerana mendapatkan petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Daripada firman Allah jelas kepada kita bahawa kita ni selaku umat Islam perlu memanfaatkan kehadiran Syawal yang penuh berkah ini dengan sebaik-baik mungkin melalui amalan-amalan mulia yang dituntut dalam agama Islam. Penonton yang dirahmati Allah, kemenangan di bulan Syawal dihiasi dengan laungan takbir membawa umat Islam terus bersatu, bernaung dengan kalimah tauhid yang berpandukan syariat Islam. Walaupun Aidilfitri disambut dengan meriah dan dipenuhi dengan perasaan yang gembira, kita selaku umat Islam dituntut untuk terus menjaga, iaitu dengan menjaga adab-adab kita berhari raya serta melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan di bulan Syawal seperti mengerjakan sembahyang sunat Aidilfitri, mendengar khutbah serta berpuasa 6 daripada bulan Syawal. Kesyukuran kita di Aidilfitri, penonton yang dirahmati Allah, hendaklah disambut dengan fitrah kasih sayang antara umat Islam, khususnya dalam institusi kekeluargaan. Didorong dengan sifat tersebut akan membawa kepada amalan bermaaf-maafan di antara satu sama lain di kalangan saudara mara dan sahabat handai. Istilah bermaaf-maafan ini juga sangat sinonim dengan fitrah manusia, di mana perkara ini diceritakan menerusi surah Asy-Syu'ara ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang mana maksudnya? Dan orang yang bersabar serta memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang sangat utama untuk dilaksanakan.
Jadi jelas kepada kita, apabila kita menyambut Syawal, ia akan sinonim untuk kita saling bermaaf-maafan atas kesalahan kita, sama ada yang kita sedari atau tidak. Dalam pada itu, kesyukuran dalam kita menyambut Aidilfitri ini ialah kita dalam Hari Raya Aidilfitri, kita ni akan mengamalkan amalan ziarah menziarahi. Di mana amalan ziarah menziarahi ini adalah satu aktiviti yang baik. Tujuannya ialah supaya masyarakat Islam dapat mengenali antara satu sama lain serta merapatkan jalinan ukhuwah persaudaraan. Dalam erti kata, dengan kita meraih Syawal itu, dengan kita ziarah menziarahi, akan terbitlah persaudaraan Islam dan saling kenal mengenali serta bermaaf-maafan. Penonton yang dirahmati Allah, merayakan Aidilfitri sememangnya tidak wajar sama sekali dilalaikan dengan hiburan dan pergaulan yang tidak sehat. Setiap aktiviti dan amalan di hari raya hendaklah kita perlu ikuti dan ia hendaklah berteraskan kepada mengikut garis pandu atau panduan daripada syariat Islam. Daripada apa yang kita katakan tadi, sebagai contoh, penampilan yang sopan dan menutup aurat perlu dititik beratkan ketika kita merayakan Aidilfitri. Dan perkara ini hendaklah kita jadikan sebagai agenda utama dan pertama supaya suasana Aidilfitri itu kita ni sambut dengan mengikut gerak langkah yang telah diaturkan oleh Islam. Dalam pada itu, sebagaimana yang kita ni ketahui, apabila kita ni melakukan Aidilfitri ini, kita ni akan mengunjungi. Dalam arti kata lain, sebagaimana apa yang berlaku di negara kita. Dalam kita ni mengunjungi itu, kita akan dihidangkan dengan pelbagai makanan. Jadi, dalam kita ni dihidang dengan pelbagai makanan, kita selaku umat Islam hendaklah perlu berhati-hati. Pastikan pengambilan makanan yang kita ambil itu hendaklah sehat dan ia yang terbaik bagi kita. Pastikan apa yang kita makan itu hendaklah berusaha membawa kepada kesihatan yang dapat mencegahkan diri kita daripada unsur-unsur penyakit yang memudaratkan kesihatan kita. Dalam pada itu, kita ni perlu mengimbas kembali apa yang telah kita ni lakukan ketika kita ni berada dalam bulan Ramadan. Kita masa dalam bulan Ramadan meneruskan pengambilan makanan-makanan sunnah. Antara lainnya, kita akan beriftar dengan memakan buah kurma atau rutab. Dan pada itu, ketika dalam bulan Syawal ini, kita hendaklah terus meneruskan amalan memakan makanan sunnah itu. Mengapa? Kerana ia adalah sesuatu yang perlu kita ni teruskan pada bulan-bulan yang lain dalam usaha kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penonton yang dirahmati Allah, didikan daripada Madrasah Ramadan membimbing umat Islam sentiasa rapat dan sayang kepada masjid. Bayangkan, dengan terus menghidupkan amalan tersebut tanpa mengira waktu agar setiap individu Muslim mencintai masjid itu sebagai salah satu daripada 7 golongan yang bakal dipayungi arasy Allah di akhirat kelak, iaitu orang yang sentiasa terikat hatinya dengan masjid. Jadi dapat kita disimpulkan di sini, jika pada bulan Ramadan kita bersibuk memenuhkan masa kita sebanyak 30 hari untuk menghadirkan diri salat sunat tarawih di masjid, atau kita ni melakukan tadarus. Jadi di sini bukan bererti apabila Syawal kita ni menghentikan. Kita ni adalah meneruskan amalan-amalan yang diberkati Allah ini sepanjang 11 bulan ke hadapan. Dalam pada itu juga, penonton yang dirahmati Allah, kegembiraan menyambut Syawal dengan kita memakai baju baharu, memakan hidangan yang lazat, bukanlah setakat kita rasakan di dunia panah ini sahaja. Malah kita selaku umat Islam digalakkan untuk kita ni terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Berdoa dalam arti kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan yang berlipat ganda, bukan saja nikmat bersungkai yang kita ni rasakan ketika hidup di dunia ini, tetapi kita ni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kenikmatan ini akan diberi lebih istimewa lagi di syurga Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada di hari akhirat nanti. Penuntun yang dirahmati Allah, segala bentuk amalan dan aktiviti di bulan Syawal ini sebenarnya mendidik umat Islam supaya terus istiqamah dan tekun untuk menjadi generasi yang soleh dan solehah. Aspek-aspek yang ditekankan pada umat Islam di bulan Syawal memberi gambaran bahawa sambutan Aidilfitri perlu mengikut asas-asas peraturan dalam Islam yang mempunyai cara tertentu bagi memastikan sambutan Aidilfitri sentiasa berada dalam suasana ibadah dan termasuk ianya disambut dengan laungan tasbih, tahmid dan takbir tanpa mengira bangsa, bahasa, adat dan tempat sebagai tanda syukur dan kemenangan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa golongan pemenang yang sebenarnya ialah masyarakat Muslim yang terhasil daripada tarbiyah Ramadan dan dengan pengampunan dosa serta menghiasi Syawal dengan amal ibadat. Oleh demikian, dalam usaha kita meraih redha Allah dalam menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran ini, kita hendaklah berusaha mengatur perjalanan dan pergerakan Syawal yang kita raikan bertepatan dengan syarak. Jika kita berkemampuan, hendaklah kita menyempurnakan sembahyang, hendaklah kita menyempurnakan puasa 6 di bulan Syawal kerana fadilatnya sangat besar. Dan pastikan juga muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Syawal tahun ini menjadi umat yang terbaik untuk bertemu Ramadan dan Syawal pada tahun hadapan. Semoga kita beroleh manfaat daripada apa yang disampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.